Okay, testing. Testing. Okay tak? Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana menonton sesi live untuk hari ini. Okay, welcome back pada yang semalam dah join sesi pertama dan selamat datang pada yang baru nak join sesi yang kedua ni. Okay, sebelum saya serahkan kepada Puan Aida, saya ada sedikit pengumuman untuk dibuatlah. Okey, yang pertama, sebab saya perasan ada beberapa orang lah guru yang telah mendaftar untuk sesi hari ini. Okey, sebab semalam saya perasan masa saya tunjuk QR code untuk pendaftaran tu, slide saya bergerak untuk pergi ke yang sesi hari ni lah. Okey, saya harap nanti di hujung bengkel ni nanti cikgu-cikgu yang dah daftar tu daftar semula. Okey, yang mana nama tak
link hari yang semalam sepatutnya saya akan daftarkan lah. Cikgu jangan risaulah, saya akan pindahkan. Tapi yang dah daftar untuk hari ni, semalam, mohon hujung bengkel ni cikgu-cikgu daftar semula ya. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, tuan-puan hanya dibenarkan menonton sesi live ni di YouTube ataupun di live FB page sektor pembelajaran PPDHL. Sebab semalam ada beberapa orang yang cuba masuk ke dalam meet kami ni, saya tak akan terimalah, saya akan remove cikgu kalau cikgu masuk. Okey, cikgu stay duduk dekat YouTube. Dikasihkan dalam PDPC kita yang lebih bermanfaat lah. Okey. Okey, dengan itu saya serahkan sesi ini kepada Puan Aida. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih pengajar. Okey, sekejap saya share saya punya screen tu. Okey, dah nampak kalau dah nampak muka saya tu, betul lah tu. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Harap semua dalam keadaan sihat. Kita dah dah sebulan, 2 bulan dalam PKP. Okey, harap semua masih dalam keadaan sihat sejahtera. Maklumlah, terkurung lama kan. Biasalah kalau terkurung lama ni, risau, kod-kod dah mula tension ke apa. Jangan stres. Okey, saya Aida Liza. Okey, sebelum saya nak mula, saya ada tunjuk YouTube ni. Okey, nak tunjuk sikit. Kalau ada pergi dekat skrin laptop ke, skrin phone ke, yang ada logo gear ni, setting ni, klik pada setting. Okey, tengok kualiti gambar. Okey, paling tinggi yang saya dapat dari saya punya laptop ni 1080 lah. Kalau kata kabur, nampak blur je, cuba ubah kualiti gambar tu kepada 480, 720 lah. Biasa 720 yang paling clear lah. Itu permulaan lah kalau tak nampak ataupun tak jelas. Kena klik pada situ. Okey. Juga, okey. Sekejap kat sini yang saya nak buka ni sebenarnya. Okey, selamat datang lagi sekali kepada yang baru join sesi pada hari ini. Selamat datang, selamat berkenalan. Hari ini kita akan belajar tentang Google Meet dan Google Jamboard juga untuk beginners. Jadi nanti bila saya pergi ke YouTube untuk cari soalan, sama macam semalam, saya punya style Q&A memang macam tu, iaitu saya explain sikit. Lepas tu saya akan pergi ke YouTube and then saya akan mula cari soalan untuk dijawab. Saya akan, sama macam semalam lah, saya akan cari soalan-soalan yang kategori beginner. Okey, pada yang baru menyertai, jangan lupa subscribe. Tertinggal huruf S. Okey, subscribe ataupun follow. Yang nak disuruh follow tu, follow je dekat saya punya Facebook tu. Okey, follow je, tak perlu request pun, sebab semua perkongsian mengenai pendidikan, mengenai digital education, digital learning, saya memang dah letak sebagai public. Jadi kalau follow je pun dah cukup. Dan juga jangan lupa subscribe saya punya YouTube ni, sebab saya memang letak dekat situ YouTube video-video yang saya buat, termasuklah sesi Google Classroom for beginner, semua saya dah letak kat situ. Jadi boleh tengok ulang-ulang, nak pause, nak play, semua pun boleh. Okey kalau jumpa YouTube macam ni, ada nampak Teacher Elisa channel tu, betul lah tu. Ni yang ada gambar tudung warna pink tu, nama Ailisa Azmi. Ataupun kalau pergi cari dekat Facebook, cari nama ni, Ailisa L Azmi. Kalau jumpa Facebook nama ni, Ailisa L Azmi, gambar hitam putih, betul lah tu. Okey. Okey, jadi kenalkan balik lah kod-kod lah, ada yang baru hari ni
baru join hari ni. Okay, selamat datang pada warga PPD Hulu Langat. Tapi mungkin ada juga macam semalam ada je orang jauh kan. Terima kasih PPD Hulu Langat sudi jemput saya. Okay, terima kasih cikgu semua sudi join sesi saya pada hari ini. Okay, saya Aida Liza Azmi, jurulatih bertauliah ataupun certified trainer untuk Google for Education. Tapi bukan kerja dengan Google tau. Sebab nanti ada orang tanya, kerja dengan Google ke tak? Saya tak kerja dengan Google. Tapi saya mendapatkan tauliah daripada Google. Okay. Jadi saya selain dari certified trainer, saya juga ada tauliah certified educator level 1 dan level 2. Pengalaman saya dalam pendidikan ni 18 tahun. Tahun ni tahun ke-18 saya bertugas sebagai guru. Okay. Jadi ni antara tempat-tempat yang saya pernah bertugas lah. Kot-kot lah ada kawan kat sini ke apa ke kan. Boleh lah tu perkenalan. Ataupun nanti dah habis PKP nak jemput saya ke, boleh cari yang nama sekolah bawah sekali. Okay. Saya posting di SK Tok Randuk Hulu Terengganu. Dulu Maktab Besut. Maktab Besut Terengganu. Lepas tu saya pindah ke Selangor tahun 2006. Saya ditempatkan di SJKC Okcai, Petaling Jaya. And then saya buat kursus apa tak ingat dah dan redeploy ke SK Asunta 2 Petaling Jaya. Lepas tu ada kekosongan dekat kawasan rumah 1 kilometer dari rumah. Jadi saya ditempatkan semula ke SK Seksyen 9 Kota Damansara. And then pada 2013 saya mohon masuk Kementerian Pendidikan di bahagian sumber dan teknologi pendidikan di bawah sektor pembelajaran. Sekarang dikenali dengan nama sektor pembangunan bahan pembelajaran. Okey. Dan pada 1 Mac tahun ni, baru je 1 Mac bulan 3 tahun ni, saya mohon untuk ke SK Kampung Tunku Petaling Jaya. Tapi baru masuk sekolah sekejap, dah cuti sekolah and then sambung dengan PKP, dah tak masuk sekolah sampailah sekarang. Okey, semua dah ready ke? Okay, hari ni kita nak tengok. Sama macam semalam, saya akan bagi benda-benda yang basic sahaja tentang Google Meet. Okey. Jadi macam biasa saya akan guna Google Chrome. Semalam saya guna Safari. Hari ni saya akan guna Google Chrome. Dia ada beza sikit lah sebenarnya. Kalau kita guna Google Chrome, kita akan dapat full function. Kalau kita guna Safari, ada function yang dia limitkan. Boleh tapi ada limit lah. Kot lah ada yang tanya apa beza. Tak boleh ke guna yang lain? Jawapan dia boleh. Macam browser lain, Safari, Mozilla semua boleh. Tetapi kemungkinan besar ada function yang dia sudah limitkan. So jadi hari ni saya nak tunjuk full function, saya guna Google Chrome. Sebab kalau kita nak guna produk Google dengan lebih kita nak dapatkan full function untuk produk-produk Google yang kita nak guna, eloklah guna dia punya browser juga. Dia lebih compatible, lebih sesuai lah. So ini saya buka Google Chrome, kemudian saya buka ke google.com. Okay. Hari ni pun kita ada teknikal, tapi jangan risau. Cikgu semua boleh tonton semula video ini yang sedang cikgu tonton sekarang di channel Cikgu Uda Ahmad ni. Ataupun untuk video yang lain berkaitan digital, follow saya punya YouTube lah. Okey, jadi daripada sini di atas kanan, kebiasaannya cikgu akan jadi sign in lah selalunya kan. Jadi macam ni, sign in. Okey, betul tak? Okey. Ini adalah perkara biasa lah. Kalau macam saya dah save, dia akan terus keluar je kepala ada logo ikon saya tu. Hari ni mungkin suara slow sikit sebab hari ni tak berapa sihat. Tapi tak apa, saya tetap akan buat sharing sama macam saya buat sesi-sesi yang lepas. So jangan risau. Cuma mungkin suara tu dah slow sikit lah. Okay, So kita nak masuk Meet. Malam bila saya cakap tentang Google Classroom, ada 2 cara untuk masuk Google Classroom, iaitu satu melalui portal digital learning. Okay, satu lagi melalui Google Chrome browser macam ni lah. Jadi mula-mula saya nak tunjuk dulu jika kita nak masuk melalui portal. Saya ni semua dah save kat sini. So saya klik je. Tak perlu setiap kali nak type portal, MOE bla 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 semua. Saya jenis suka save je semua.
Okey, ni portal kita, portal digital learning. Okey, kenapa kena masuk melalui portal digital learning? Satu, kalau kita nak guna Meet tu melalui akaun MOEDL. Okey, kalau kita nak guna Meet tu melalui akaun MOEDL, memang kita kena masuk melalui portal sebab dia sekat laluan kita. Kita nak masuk akaun MOEDL melalui google.com ni tak boleh. Okey, dia bukan sekat sebab kedai kod ke apa ke, tapi atas tujuan keselamatan. Jangan risau. Tak ada apa kedai kod ke apa ke, tak ada. So walaupun dia sekat melalui yang ini, tapi kita masih boleh akses melalui portal digital learning. Jadi untuk yang pakai akaun MOEDL, boleh masuk melalui portal digital learning. Kita klik log masuk, log pula dah. Log masuk, kemudian ambil akaun MOEDL ataupun add account. Okey, pergi ke menu guru. Mesti menu guru Buat guru lah kan dalam ni semua kan. Okey, bila kita pilih pada menu guru, dia ada banyak kat sini. Buku teks, aktiviti, aplikasi. So saya akan ambil pada aplikasi. Okey, bukan aplikasi. Betul aplikasi, kemudian ambil Google. Ambil pada Google. Saya ulanglah sekejap Saya pergi ke portal digital learning. Okey, bila saya pergi portal digital learning, lepas tu saya login, kemudian saya ambil menu guru. Okey, dari menu guru, daripada 4 yang di atas ni, saya ambil aplikasi. Okey, so bila kita klik pada aplikasi, pilih pada Google sebab Meet ni adalah produk Google, jadi dia akan duduk di bawah Google. Dah keluar menu yang nombor 10 ni, yang ada logo Meet ni. So kita klik je Meet, dia akan keluar. Okey, macam ni okey, tapi saya nak terangkan sikit lah. Kalau kadang-kadang dia keluar macam ni, kadang-kadang dia keluar macam lain. Kita nak tunjuk apa beza dia. So saya sign in dulu. Okey, untuk menggunakan Meet, okey, kalau pernah ikuti saya punya sesi minggu lepas ke bulan lepas ke, ada sedikit perubahan, iaitu beberapa hari lepas Meet ni, Google Meet ni dah pun boleh guna dengan akaun personal. Kalau sebelum ni akaun personal kita tak boleh guna Meet. Kalau sebelum ni akaun personal hanya boleh guna dengan Google Hangout, dan Google Hangout tu boleh guna 10 orang je, tak boleh ramai pun. Tapi sejak beberapa hari lepas, saya ada terangkan tentang ni dalam saya punya YouTube lah. Okey, beberapa hari lepas Meet ni dia dah buka kepada akaun personal. Okey, jadi sebelum ni kalau nak cuba buka Meet ni kan, Google Meet nak buka dari akaun personal tak dapat. Okey, tak dapat pun. Jadi hari ni saya cuba guna dari akaun personal. Nak tahu akaun apa kita guna? Sekarang saya tengah tunjuk ni akaun personal. Okey, akaun personal dia akan keluar macam ni lah. Bila kita klik dekat nama di bahagian atas kanan Google account ni, dia akan tertera kita punya email tu apa. So kalau ini akaun personal, dia akan jadi @gmail.com. Okey, dia akan jadi @gmail.com. Okey, so nak explain sikit, Google Meet boleh guna dengan akaun personal. Boleh guna dengan akaun melalui akaun education lah. Asalnya Google Meet ni untuk akaun education je. Okey, untuk akaun education asalnya Google Meet ni boleh guna 25 orang. Okey, ingat 25 orang je asalnya, 25 Kemudian disebabkan COVID-19 ni, Google Meet, Google dia dah buka kepada 250 orang sehingga 30 September 2020. Okey, sehingga 30 September 2020 Meet ni dah boleh guna sebanyak 250 orang. Okey. Kalau buka dekat dia punya Google Meet Help ni, what's new Google Meet, dia akan bagi tahu lah. Okey, so sehingga 30 September 2020 Google Meet boleh guna untuk 250 orang. Okey, kalau akaun personal macam mana pula? Kalau akaun personal sebelum ni tak boleh guna pun Meet. Okey,
sebelum ni tak boleh guna account Meet. Google Meet ni sekarang dah boleh guna. Untuk akaun personal boleh guna sehingga 100 orang. Okay? Google benarkan guna sehingga 100 orang. Cuma dia tak menyatakan lah dekat sini. Dia tak nyatakan apa ni sampai bila ke apa. So saya beranggapan bahawa memang Google dia benarkan Meet ni digunakan bersama akaun personal. Okay. Tapi untuk maklumat lanjut, apa-apa maklumat lanjut, mesti kena selalu check dekat bila kita buka dekat page Google Meet ni, kan dia ada kat bawah tu dia ada learn more. Okay. Mesti selalu check dekat situ. Bila klik pada learn more ni, dia akan keluar macam ni. Okay, what's new in Google Meet. Lepas tu kita boleh tengok apakah fungsi terbaru yang dia letakkan dalam Google Meet ni. Okey. Jadi saya tutup dulu yang ni. Yang ni cikgu semua boleh akses kemudian lah. Okey. Sekejap Saya nak tukar kepada akaun MOEDL kan tadi kan. Kita nak try guna akaun MOEDL. Jadi saya akan pergi semula kepada portal. Okay. Ni portal. Kalau kita dah masuk, log masuk, tadi saya dah tunjuk. Okay, sekarang cara kedua kita nak guna Meet. Tapi tak nak melalui portal, sebenarnya boleh je type terus Meet. Ataupun kita type Google Meet. Bila kita type Google Meet, dia akan keluar ke atas sekali, Meet-Google. So kita klik dekat situ. Okey, bila kita dah klik dekat situ, biasanya dia akan gunakan akaun kita yang default, yang kita selalu guna dulu. Akaun default, macam saya, akaun default saya adalah akaun Google Personal, Gmail. Jadi dia akan keluar. Tapi tak jadi masalah, sebenarnya kita boleh je switch account. Kalau saya klik pada sini, pada logo gambar saya tu, lepas tu saya pilihlah katalah MOEDL. Okay, so dia akan keluar lah. Okay, memang sebelum ni Meet ni bila kita nak join dia akan keluar macam ni lah. Gambar dia hari-hari, bukan setakat hari-hari. Kalau saya refresh pun dia akan tukar gambar lain. Okay, so untuk beberapa hari ini dia keluar macam ni is normal. Ini adalah benda normal. Okay, kita boleh tukar akaun di atas kanan. Kita klik je pada logo akaun kita tu. Kita pilih mana-mana akaun atau klik pada add another account. Nanti dia akan suruh masukkan, kalau kita pilih use another account, nanti dia akan suruh masukkan ID dengan password. So tak jadi masalah. Jadi bila kita dah masuk dekat sini, betul lah tu. Walau kita dah sampai di sini, kita masih boleh lagi tukar kita punya account dengan klik semula di atas kanan ni. Okay, pilih switch account. So masih boleh tukar, tak jadi masalah. Okay, so untuk sementara saya akan biarkan dulu akaun MOEDL. Saya nak terangkan dulu tentang setting dia dulu. Dia Meet ni dia simple je. Sangat simple. Kalau Google Classroom semalam banyak benda kita nak kena tengok. So Meet ni simple. Iaitu mula sekali kita check lah dulu gambar kita, kamera semua dalam keadaan baik. Okay. Kalau cikgu perasan sambil saya bercakap, benda hijau ni pun bergerak-gerak. Jadi maksud dia di sini adalah dia sudah pun detect saya punya mic. Saya bercakap menggunakan mic laptop saya, atau kalau kita cakap dia tak ada hijau bergerak-gerak ni, pilihlah dekat sini kemungkinan mic kita terdisconnect ke atau memang tak ada mic, kena guna dulu mic dari headphone ke apa ke. Lepas tu boleh pilih supaya dia dapat detect lah suara kita, dia dapat capture kita punya suara. Okey, satu lagi speaker. Okey, ni untuk audio tau. Ni untuk audio, untuk suara masuk iaitu mikrofon dan untuk suara keluar iaitu speaker. Jadi untuk Meet ni berjaya, kita nak orang cakap, kita dengar orang cakap, orang kita cakap, kita mesti memastikan mikrofon dan speaker dua-dua dalam keadaan baik, iaitu mikrofon untuk suara kita masuk dan speaker untuk suara dari orang lain keluar pula. Okey Jadi tak adalah kita seorang cakap atau bila orang cakap kita pula tak dengar. Okey, dan kita boleh klik test di sini. Yang saya tunjuk ni, bila saya klik pada test dia akan bunyi macam kita telefon ringing tu. Macam tu lah lebih kurang.
So kalau klik dia masa dia playing ni dia sedang bunyi macam tu, macam kita sedang telefon tengah tunggu orang jawab telefon. So kalau kita dengar bunyi tu, betul lah tu. Maksudnya mikrofon pun dah okey sebab dia dah bergerak di sini, speaker pun okey. Saya test, saya lah dengar. Cikgu semua tak dengar lah kot sebab saya sedang dengar kat speaker saya, sedang dengar kat headphone saya. Kemudian nak check dia dah detect ke webcam kita, klik pada video. Kalau macam ni nampak muka kan. Kalau tak klik pun, kalau ada pasang webcam, lepas tu laptop pun dah ada cam, mungkin dia akan keluar beberapa jenis lah. Kalau macam ni saya cakap, lepas tu saya dah nampak muka saya kat tepi ni, dah nampak, betul lah tu, dia dah detect lah tu Okay, so kemudian kita klik pada done. Okay, untuk kita join meeting orang ada dua cara, iaitu satu kita masukkan kod. Kod tu nak dapat daripada mana? Hanya orang yang create saja, orang yang buat meeting tu je yang tahu. Okay, setiap sesi kita dalam Meet dia panggil meeting session. Walaupun bukan meeting, walaupun untuk bergosip dengan kawan-kawan, nama dia meeting. Okay, sebab tu kat sini dia tulis join or start a meeting. Dia namakan sebagai meeting. Okay. So saya klik, dia minta lah satu kita masuk kod ataupun kita masukkan nickname. Atau satu cara lagi, bila kita dah create meeting, dia akan dapat satu link yang panjang tu. Link tu kita copy, share saja dekat siapa-siapa, kita share dekat dalam Telegram, dekat dalam WhatsApp. Jadi semua orang boleh dapat link tu. Okay. Apa beza kalau kita guna akaun personal? Okay, kita kena tahu jugalah sikit. Yang pertama, jika kita nak guna Meet dengan anak murid kita, eloklah kita guna akaun MOEDL sebab murid kita semua ada akaun MOEDL. Tapi murid pun ada akaun personal, nanti cikgu akan tanya. Betul tu. Okay. Di sini akaun MOEDL pun boleh. Sebenarnya mana-mana akaun pun dapat dah sekarang ni. Beza dia pada jumlah. Kalau kita hostkan meeting itu, kita createkan meeting dari akaun personal, kita dapat invite, dapat bawa masuk orang lain sebanyak 100 orang lagi kalau akaun personal. Okay, kalau kita guna Meet dengan akaun personal, kita dapat bawa masuk 100 orang lagi. Atau kalau kita guna akaun education, akaun G Suite. G Suite ni package yang disediakan oleh Google. Macam MOEDL ni adalah package G Suite. Jadi bila package G Suite, Google benarkan guna sehingga 25 orang. Okey, tetapi sekarang boleh guna sehingga 250 orang untuk sesi bersemuka. Okey, 250 orang sehingga 30 September. Okey, kemudian mungkin ada cikgu tanya, habis kalau selepas 30 September takkan 25 orang tu je juga? Tak apa, selepas 30 September gunalah akaun personal. Akaun personal kan boleh masuk 100 orang. Okey. Atau satu cara lagi, kalau kita guna Google Meet untuk education, okey, untuk Meet untuk education macam akaun MOEDL, akaun EDD, akaun apa-apa yang email dia ada edu.my kat belakang. Okay, dia juga kita boleh streamkan kepada 100,000 orang. Okay, boleh stream kepada 100,000 orang asalkan yang join stream tu semua di bawah akaun yang sama. Maksudnya kalau kita nak buat mesyuarat PIBG kat sekolah, ramai kan, 250 mana cukup. Kita boleh hostkan meeting melalui Google Meet menggunakan akaun MOEDL, boleh muat sehingga 100,000 orang untuk stream. Stream ni maksud dia tengok je, dia tak boleh nak, dia tak ada nak macam ni, macam apa, nak bercakap-cakap, ni tak ada. Dia tengok je apa yang orang tengah buat. Dia tak boleh respon, dia tak boleh apa-apa pun. Dia boleh tengok je stream. Boleh 100,000 orang. Okay, dengan syarat akaun dia mesti sama dengan akaun host. Kalau host tu dari akaun MOEDL, yang nak join stream pun akaun MOEDL juga. Tapi dia boleh sehingga cecah 100,000 orang. Nak buat ceramah agama kat sekolah ke. Kan murid semua ada akaun MOEDL, panggil ramai-ramai. Satu lagi, kalau kita buat stream ni bagus sebab senang nak kontrol kat dalam Meet tu. Nanti dia haywire sikit lah. Nanti saya tunjuk apa benda yang haywire sikit tu. Okay, jadi saya akan cuba create satu meeting.
melalui Meet. Nak create dia ada beberapa cara jugalah. Satu melalui ni untuk create kita nak, contoh saya nak create dulu Meet. Saya klik pada join ataupun start a meeting. Okay, so dekat sini dia ada tanyalah nak join ke nak start. Okay, kalau nak join saya boleh masukkan kod ataupun nickname. Kalau nickname tu contoh saya buat sekarang BBHL Alisa. Jadi cikgu tolong jangan masuk saya nak create ni saja. Nanti akan jam sebab saya sedang buka Meet yang sesi cikgu nampak di YouTube dan saya buka pula lagi satu sesi Meet untuk tunjuk kat cikgu. So walaupun nampak kod ni jangan masuk. Kalau masuk pun saya remove dia nanti. Okay So saya create ni, kalau saya tak nak guna kod saya hanya delete. Saya klik saja continue. Jadi bila saya continue, saya masih boleh hostkan meeting ini tapi dia tak ada nickname lah. Maksudnya kalau orang nak join hanya melalui link je lah. Tak adalah kod. Tak adalah dia nak boleh masuk kod yang kita guna tu. So saya klik dulu pada continue. Bila saya klik pada continue, masih belum masuk lagi. Belum masuk lagi. So dia walau masih belum masuk, tapi sudah ada kod dekat ada link dekat meeting ready. Di bawah meeting ready ni dia kita boleh copy kan sekarang atau boleh copy je kemudian. Okay, so kita nak tengok dulu kat depan ni. Okay, saya memang setkan saya punya Meet ni secara automatik dia akan off kan kamera dengan mic. Okay, kamera off, mic pun off. Kalau nak check dia punya bunyi, hanya buangkan pangkah merah tu. Okay, nampak dekat sini ada bawah kiri dia ada hijau bergerak-gerak, maksudnya saya cakap dia capture. So mic saya dalam keadaan baik. Okay, atau saya buka kamera saya, so dah boleh nampak muka macam ni. Nampak muka. Okay, so kat sini semua kita biarkan dulu. Okay, kita biarkan dulu dekat sini. Okay, walaupun nampak kod jangan join Saya nak tunjuk dekat sini, setiap kali kita nak join meeting orang, kalau orang punya meeting, tolong jangan klik present. Okay, jangan masuk. Belum masuk pergi tekan present dulu dah, tak perlu pun. Walaupun kita sebagai presenter, memang kita masuk nak present, sangat tidak digalakkan untuk klik present. Sebab apa? Katakan kita masuk meeting tu halfway, dah ada orang kat dalam tu sedang present, sebaik saja kita klik present, automatik dia akan stopkan presentation orang tu, dia akan mula tunjuk yang kita. So sangat mengganggu. Okay? So bila kita nak join meeting, kita hanya klik pada join now. Okay. Bila kita klik pada join now ni, mula-mula dia akan keluarkan box macam ni tau. So kalau kita tekan kepada kotak ni, kita tekan saja pada kotak ni, tak perlu pun highlight. Nak highlight pun boleh je. Tapi kalau kita tekan pada kotak ni, kita boleh mula share link ni dengan orang lain. Kita nak ajak orang lain join kita punya meeting session ni, kita bagilah, kita klik pada copy, secara automatik dia akan copy dan kita pastekan dekat WhatsApp, kat Telegram, semualah. Okay. Ataupun kalau kita klik pada add people, saya klik pada add people sekarang. Lepas tu saya pergi je copy email anak murid saya yang ramai tu. So saya klik, saya paste saja banyak-banyak terus kat sini, dia akan mula invite orang tu. Okay. Tapi tak digalakkan buat cara macam ni sebab sebaik sahaja kita sharekan link kita sebaik saja kita invite melalui email, terus orang tu terus boleh masuk dulu. Meet ni dia tak ada function untuk kalau kita kata start pukul 10 baru dia nak ada. Dia tu bukan macam tu. Walaupun kita kata meeting tu start pukul 10, tapi kalau orang tu pukul 9 dia dah klik, dia tetap dapat masuk. Okay. So cara add ni boleh tapi tak digalakkan lah, especially kalau kita nak buat session dengan anak murid. Kita bagi link, kita cakap dengan dia, kita bagi link 10 minit ke 15 minit sebelum sesi bermula.
Okey, cakap dengan anak murid. Nanti lagi 15 minit sebelum kita ada meet session, saya akan bagi paste link macam tu. So, tapi boleh je kalau untuk kawan-kawan ke apa ke, kita boleh letakkan email terus. Jadi dia ada 2 cara. Okey. Kalaulah dah terpangkah dulu, masuk-masuk dah terus pangkah, dah tak nampak dah apa dekat situ. Tak apa, pergi je bahagian yang dia kiri, sorry. Sekejap baik saya copy tadi. Okay. So, kalau kita dah masuk-masuk, lepas tu kita terkeluar, terpangkahkan maklumat sebelum sempat kita copy, tak jadi masalah. Okay, saya klik join now balik sebab terkeluar. Saya sendiri tertekan pangkah. Okay, di bahagian bawah, ni ada meeting detail ni. Bila kita klik pada drop, selalu kita panggil drop down, tapi sekarang bila kita tekan dia pergi ke atas. So dia tak drop down dah lah, dia pergi ke atas. Okay, di sini ada ada lagi sekali copy joining info. Okay, so kita boleh copy dan bagi dekat orang. Okay. Kalau kita dah masuk dalam meeting, kita adalah email, kita nak add juga orang melalui, kita dah masuk kat dalam session, boleh. Satu cara dia, kita klik pada meeting detail dan kita klik pada copy joining info, atau di bahagian atas kanan ni ada beberapa menu, iaitu kita punya nama ni dia akan keluar sebagai you. Lepas tu untuk chat ni boleh je kita chat hello, macam tu. Jadi masalah. So dia akan nanti hello. Okay, satu lagi pada yang logo orang ni, saya klik pada sini, dia akan senaraikan semua orang yang dah join kita punya session alphabetically dalam alphabet punya order, dalam susunan ikut ABC. Dekat sini kita masih boleh add orang melalui email, iaitu kita klik pada add people. Dia akan minta email tu. So boleh masukkan email. Kita masukkan email secara automatik. Kita masukkan email secara automatik, kawan tu boleh join lah kita punya meeting session ni. Okay, jadi dekat sini ada chat. Chat ni pun bagus juga sebenarnya kalau kita nak cakap dengan anak murid, kita nak tanya soalan kan, kita tanya soalan kat sini. Atau kita nak suruh dia buka apa-apa link, contohnya Google Slide ke, kita pastekan link dia dekat sini. So dia akan boleh terus klik. Sebab sebaik saja kita masukkan apa-apa. Contohlah saya masukkan meeting YouTube hari ni. Saya klik kepada, saya masukkan, saya paste dalam ni. Nampak tak? Automatik link tadi akan jadi warna biru. Maksud dia aktif. Jenis-jenis link automatik akan jadi aktif dekat situ. Okay. Okay, so kalau kita ada ramai, macam ni lah. Saya tunjuk yang ramai. Ni ada 4 orang sekarang kat sini. Yang sesi yang PPD ni. Okay, kat sini ada 4 orang. Kalau saya klik pada ikon yang orang ni, saya akan dapat tengok lah berapa orang yang ada dan dia susun ikut A, B, C, D semua macam tu. Okay, tapi saya hanya boleh tengok. Okey, kalau tengok di sini, saya tak dapat add. Kalau bukan saya yang host kan meeting ni, saya tak dapat add. Saya hanya boleh tengok berapa orang yang ada, tapi saya tak dapat add. Berbanding kalau yang ni saya hostkan sendiri, bila saya host, saya klik pada ikon kepala orang tu, dia akan nampak add people. Ini maksudnya saya yang host meeting ni. Okey, lepas tu saya bila saya hostkan meeting ni, saya juga boleh remove. Okay, saya boleh remove. Okay, sekarang saya nak copykan. Okay, Kak Hajar cuba tolong masuk. Masuk. Siapalah seorang masuk dalam tu. Nak tunjuk. Okay, jadi nampak tak saya sharekan link kepada yang sesi yang YouTube kita ni. Okay.
Lepas tu bila saya sharekan link, saya pergi dekat Meet tadi. Okay. Dah terus join. Okay. Dia ada bunyi suara kan? Tak apa je kalau bunyi suara tu sebenarnya. Okay. Bila ada bunyi suara, bila kita yang hostkan Meet tu, dia ada drop down menu dekat sini. Drop down tu bila kita tekan yang macam tajam tu, dia akan pergilah function dia, menu dia pergi, dia akan jatuh ke bawah. Sebab tu dia panggil drop down menu. Okay. So saya akan klik pada drop down menu. Dia akan keluar beberapa. Satu, kalau saya nak pin to screen, maksud dia saya klik saja kat sini. So sentiasa orang ni je keluar dekat screen ni. Okay, sentiasa keluar orang ni dekat screen. Atau saya unpinkan balik. Okay, katakan ada bunyi macam tadi kan. Kalau saya tadi ada bunyi siapa-siapa lah yang kalau kita host, hanya boleh dibuat jika kita host, iaitu kita klik pada drop down menu, kita boleh disablekan dia punya mic. Okay, kita senyapkan dia, kita mutekan dia, kita tutup suara dia supaya apa yang dia cakap tu kita dah tak dengar. Tapi dia sentiasa boleh unmute balik. Dia boleh unmute, kita boleh mute. Kita hanya boleh mute saja, kita tak boleh unmute. Dan kalau kita tengok dalam kita punya sesi tu, ada nama-nama yang kita tak kenal, yang kita rasa tak invite, tapi dia ada, kita boleh remove. Kalau saya klik pada ni sekarang, automatic dia akan remove. Sekarang bila saya klik pada remove, dia pun keluar. Okay, saya klik pada remove. Okay, sorry, masukkan video lepas tu remove pula kan. Okay. Okay, jadi kalau tengok dah tinggal saya seorang. Okay, lepas tu saya nak tunjuk function di bahagian bila kita klik sikit pada kita punya screen, tak kisah screen laptop ke, screen laptop, screen PC ke, dia akan keluar macam ni. Kalau saya buang yang merah, saya bagi dia jadi tak merah. Maksudnya saya cakap, nampak tak akan ada macam bola-bola dekat keliling tu, maksudnya orang ni tengah cakap lah. Siapa-siapa je saya akan nampak dia tengah cakap. So saya akan disablekan balik. So sekarang kalau saya disablekan, kalau saya merahkan mikrofon, maksudnya saya cakap apa-apa pun orang yang dalam Meet dah tak boleh dengar. Atau saya boleh buka kamera, okay, saya boleh buka kamera atau saya boleh tutup kamera saya. Okay, itu untuk kalau kita nak join meeting tadi tapi kita terlupa nak offkan mic. Sebaiknya kita masuk je, jangan present, jangan klik present, klik join now. Kadang-kadang beginner kan dia tak tahu mana yang dia nak klik, dia main klik je, dia tak sedar. Bila dia klik saja present secara automatik, contoh macam saya tengah present kan, nampak tak? You are presenting to everyone. Kalau ada orang lain join, kemudiannya dia terus je pergi klik present, automatik yang saya tengah present semua orang dah tak nampak. Okay, dia akan digantikan dengan orang yang klik present seterusnya. So kena tengok kat situ lah. So bila kita nak join, jangan klik present, kita klik join bila kita nak join orang punya session. Kalau kita lupa nak tutup, kita boleh tutup semula di sini. Jangan tekan tengah je. Tekan tengah ni macam hang up call lah, hang up terus, leave terus. Okay, kita tekan saja ni, automatik kita akan keluar daripada Meet session ini. Okay, itu untuk yang depan ni. Sekarang saya nak pergi kepada turn on caption. Saya pergi kat sini lah, turn on caption ni. Macam best kan? Apa benda turn on caption. Okay, dekat sini saya punya screen tengah aktif, iaitu you are presenting to everyone. Sekarang saya akan klik pada turn on caption. Saya klik pada turn on caption. Okay, apa yang jadi adalah bila saya klik pada turn on caption, okay, cuba tengok yang bahagian bawah ni, dia dah mula keluar. Apa yang dia keluar? Sebenarnya dia akan keluar, dia sedang beranggapan saya cakap dan dia cuba translate ke dalam, dia cuba ubah ke dalam bentuk teks. Tapi kalau cikgu perasan, mengarut je benda ni sebab saya cakap BM kan, benda ni dia detect, most probably dia akan, yang most probably tu ada dalam BI. Yang lain semua dah jadi mengarut sebab dia detect English. Okay.
Mungkin sebab browser saya banyak guna BI. Kalau tukar ke BM mungkin dia akan detect ke BM lah. Tapi yang tu cikgu kena try sendirilah. Saya tak pernah try yang browser dalam BM. But if I said something in English, okay, barulah dia nampak. Otherwise dia tak boleh nampak. Nampak bila saya cakap yang ada bahasa Inggeris, barulah dia tukarkan tag saya dengan betul. Okay, kalau tak nampak. Saya akan offkan balik, turn off caption ni. Okay, satu lagi, ada 3 titik di paling kanan, bawah kanan. Saya klik pada 3 titik tersebut. Okay, kalau tengok di sini, tapi saya tunjuk dari view saya sebagai orang yang join, bukan view saya sebagai host. Saya tukar baliklah. Ini view jika saya host. Okay, jika saya host, saya klik pada 3 titik ni, dia akan keluar function record meeting. Tadi tak ada. Okay. Yang ni tak ada sebab saya join guna account personal. Saya guna account personal, so semua orang boleh tengok di sini. Hostnya adalah account MOEDL. Saya join dari account personal. Okay, saya join dari account ni tapi dia tak boleh record. Okay. Kalau tengok di sini, saya klik saja pada record meeting ini. Okay, bila saya klik pada record meeting, secara automatik dia akan mula rakam. Selagi saya tak klik record ni, dia tak rakam lah. Selagi saya tak klik pada record, dia tak rakam. Bila dia mula rakam, dia akan keluar merah macam ni. Dia akan keluar tulis you are recording. Okay, you are recording. Okay, untuk orang yang record, dia akan tulis you are recording. Tapi siapa-siapa pun yang record meeting tersebut, sebenarnya dia akan automatik pergi ke Google Drive. Kalau saya buka Google Drive saya, kita record ke, orang lain record ke. Okay, saya pergi ke Google Drive account MOEDL lah ya kan sebenarnya. Ni esok siapa nak belajar tentang Google Drive, jangan lupa saya akan sharekan esok macam mana nak susun Google Drive ni, macam mana nak buat dia lebih efektif, macam mana nak share dengan orang, macam mana nak delete, semua boleh. Okay, kalau pergi dekat account Google Drive, secara automatik kita akan ada satu folder. Folder ni automatik tau. Nama folder ni Meet Recording. Nampak tak Kat? Okay, semua yang kita rakam, kalau kita host dari account MOEDL, kita kena cari dekat Google Drive MOEDL. Kalau kita host dari account personal, kita kena cari, tapi personal tak ada record. Kita host dari account education yang lain, yang ada edu.my, dia akan pergi kat Google Drive account tersebut. Account personal tak boleh record. Okay, tak boleh record. Account lain, education boleh record. Boleh record tetapi kita record akan tetap pergi ke Google Drive ownernya. Okay, Google Drive owner yang pergi. Owner tu maksud saya orang yang host lah. Maksudnya katakan saya ajak, katakan dalam ni ada 20 orang guna account yang sama, MOEDL. Dia dapat klik butang record macam saya, tapi semua recording dia orang yang 20 orang tu akan pergi dekat saya. Okay, yang tu dia akan makan storage saya punya drive. Okay, itu untuk record meeting. Kalau dah tak nak record, kalau saya klik record sekarang, dia akan tanya ask for consent. Okay, jika melibatkan kanak-kanak, pelajar di bawah 18 tahun, sebenar-benarnya adalah penting kalau kita ikut akta, kita memang kena tanya, kita memang sepatutnya kena minta permission dengan ibu bapa. Bila kita nak buat sesi meet tu, kita kena tanya, okay, saya akan record, ibu bapa bagi tak record. Kalau lagi proper, kita dapatkan consent dalam bentuk bertulis, ada black and white. Okay, sebab jika sesuatu berlaku, apa-apa yang berlaku, kita yang kena bertanggungjawab. Okay. So sebenar-benarnya lah, tapi saya tahu ramai je yang record je, dia akan klik je accept ni. Tapi saya cuma explain dari segi polisi. Okay, sebenarnya kita mesti kena dapatkan kebenaran ibu bapa jika sekiranya apa-apa yang tadi ini berlaku.
yang tak diingini berlaku masa kita dalam sesi, kita yang kena berjawab pula, jenuh nak berjawab. So kalau dapat persetujuan semua orang, barulah kita klik accept. Bila kita klik accept, dia akan mula rekodkan meeting ni. Ni saya tak rekod lah sebab saya sedang buka 2 meet. Satu di sini, satu di sini. Jadi dia dah agak berat lah saya punya meet tadi. Okey, ni saya dah boleh tutup. Okey. Kita ada apa lagi? Ada full screen. Full screen tu biasalah, kalau full screen tu tak nak yang lain-lain ni nampak. Atas ni tak ada nampak URL apa benda semua, kita klik lah full screen. Tapi jarang guna full screen sebab nanti leceh bila kita nak buka screen lain. Okey. Sekarang sebelum saya pergi kepada present now, macam mana kita nak share? Macam mana yang macam saya buat ni? Semua cikgu sedang nampak apa yang saya klik, apa pun cikgu sedang nampak. Kalau kata saya buka PowerPoint pun cikgu akan nampak. Saya buka YouTube pun cikgu nampak. Sebelum saya pergi kepada itu, macam mana nak buat bagi orang nampak apa yang kita buat tu, saya nak cari dululah soalan. Okay, saya nak cari dulu soalan. Saya akan jawab secara verbal, saya akan bukan panggil nama, saya akan sebut nama orang yang tanyakan soalan. Okay. Saya memang kat sini lambat sikit lah. Sekejap saya try buka dari YouTube. Dari phone. Cikgu Lee Yan Ping tanya, macam mana kita nak bagi kod kepada orang lain kalau kita host meet? Tadi saya dah jawab soalan itu. Jadi cikgu boleh tengok semula macam mana nak dapatkan kod. Okay? Siapa yang nak tahu macam mana nak dapatkan kod, nak bagi ke orang, saya dah tunjuk tadi pada awal-awal tadi. Okay. Cikgu K tanya, semua yang join boleh rekod tak? Tak semua boleh rekod. Kalau dia bukan dari organisation yang sama, contohlah sekarang yang semua cikgu tengok skrin ni, ini adalah dari akaun MOEDS. Saya join menggunakan akaun personal. Kalau sebelum ni, yang pakai akaun personal tak boleh join meet session untuk Puan Hajar betul kan pakai MOEDL kan? Tu dah nampak MOE tu betul lah tu. Sebelum ni kalau pakai akaun MOEDL, orang yang pakai akaun personal tak boleh join. Okay? Sebelum ni memang tak boleh join. Sekarang boleh join tapi tak boleh record. Nampak ada record merah di sini tapi bukan saya yang record sebab bila saya klik pada saya punya setting yang 3 titik ni, nampak tak? Meeting is being recorded. Saya tahu meeting ini dirakam tapi saya tak ada tempat untuk saya rakam record. Tetapi kalau saya host sendiri di sini dari akaun MOEDL, orang yang join pun pakai MOEDL, bila dia klik pada 3 titik dia akan nampak record meeting sama macam saya nampak. Cuma recording dia akan pergi ke Google Drive orang yang host. Okay. So mungkin selepas ni tak ada isu dah. Kalau kata cikgu host guna MOEDL, murid join guna akaun personal, dah boleh juga sebab saya join sesi yang PPD ni pun guna akaun personal. Cuma saya tak boleh record je lah. Okay, saya cari lagi soalan. Boleh ada. Okey, Cikgu Umar Perumal tanya, bila kita adakan meet dengan murid, bolehkah kita mutekan sound untuk semua murid? Okey, that's the thing about Google Meet lah. Kita tak dapat nak mute semua serentak, melainkan kita pergi kepada satu demi satu, klik pada nama dia, drop down menu dia dan pangkah dekat logo mic macam saya tunjuk tadi, baru kita boleh mute kan. Okey, jadi kalau tak, memang kita kena mute satu-satu atau bagi terus arahan, tunjukkan skrin kita macam ni, okey macam ni, macam saya buat ni, tunjukkan skrin, bagi tahu anak murid, mohon semua merahkan, semua murid yang bercakap dia akan keluar macam ni. Okey, cakap dengan anak murid, mohon tekan merah pada logo kamera dan pada logo mikrofon. Turn off. Okey, apa pun dilarang. Tu mungkin cara yang macam cikgu lah. Kita nak suruh semua serentak. Kalau tak, kita kena pergi dekat nama tu, seorang demi seorang, klik satu, drop down, pangkah dia punya mic.
klik satu lagi, pangkah dia punya mic. Kalau seorang dua tak apa. Kalau 250 orang, jenuh juga tu. So mungkin kita cuba bagi arahan supaya dia lepas tu ada seorang dua yang tak dengar tu biasalah. But at least kita seorang dua je yang kita nak kena mute daripada kita pergi seorang. Cik, macam mana kita nak tahu pelajar itu masih lagi ada di sesi pembelajaran ataupun tidak? Okey, bila saya klik pada meet ni, saya tengok saya tekan pada bahagian atas kanan. Tengok skrin saya ni kan 10, 15, 76. Contohnya ini adalah jumlah orang. Bila saya klik saja pada logo tu, dia akan senaraikan semua orang yang ada dalam meet. Sebaik sahaja orang tu left kan atau terkeluar, terexit dan sebagainya, nama dia terus tak ada dah dalam senarai di tepi ni. Okey, dengan cara ni kita dapat check siapa lagi yang ada, siapa yang tak ada. Boleh check kat tepi ni. Dan seperti yang saya cakap tadi, dia susun ikut alphabetical order, ikut ABC. Okey ya. Bila nak Cikgu Lim Sulu. Bagaimanakah dapat lihat murid sedangkan kami buat present screen? That's the thing about Meet lah. Dia punya kekurangan sikit adalah bila saya klik presenting, melainkan saya memang ada dekat situ, saya nampak lah apa yang murid sedang buat. Atau kalau bila saya buka je screen lain, saya buka screen lain contohnya macam ni, saya buka screen lain, saya dah tak nampak apa murid buat. Jadi ada setengah orang dia akan guna dua device. Kalau dia ada dua laptop, dia akan buka satu sesi meet, satu lagi untuk dia present screen. Jadi dia boleh nampak kat sebelah dia akan nampak lah apa murid buat. Kat sebelah satu lagi dia akan tunjukkan share dia punya screen. Cara macam tu lah. Okey. Nanti sekejap cari soalan lagi. Okey, Cikgu Carmen tanya, murid-murid boleh remove murid lain? Okey, Cikgu jangan risau. Hanya host sahaja boleh remove. Orang lain tak boleh remove. Okey, buktinya, ini Meet yang PPD ni sekarang, saya klik pada jumlah orangnya. Okey, ada drop down menu, tapi untuk remove dia tulis kat situ, you cannot remove this participant sebab saya bukan host. Walaupun saya guru, dia pun cikgu, PPD, semuanya adapt, tapi saya tak dapat remove. Hanya host sahaja. Host tu siapa? Host tu adalah orang yang createkan meeting itu. Hanya dia sahaja yang dapat remove. Kalau host tu tinggalkan meeting tu, terus dalam tu tak ada siapa-siapa yang boleh create dah. Siapa-siapa pun tak boleh remove orang lain. Hanya host sahaja yang boleh. Host sahaja yang boleh remove, yang boleh mute kan. Orang lain tak boleh. Jadi host kena duduklah kat situ daripada start sampailah habis. Okey, so saya cari soalan lagi. Okey, Cikgu Normala tanya soalan berkaitan kehadiran. Kehadiran ni adalah third party aplikasi luar yang kita bawa masuk ke dalam Meet, dan dia bukan Google punya dan juga bukan kategori beginners. Tapi saya ada buat sharing tentang macam mana cara nak dapatkan link kehadiran ni kat dalam YouTube saya. Okey, macam saya bagi tahu awal-awal tadi, YouTube saya Elisa Azmi. Okey, saya cari soalan lagi. Cikgu Lim Ping tanya, boleh ke mute permanent? Tak boleh. Unfortunately, kita mute, lepas tu dia unmute balik. Kita kena mute balik, macam tu lah. Kita hanya boleh mute. Kalau dia unmute, dia orang tu akan tetap boleh unmute balik. Lepas tu kita kena mute lagi, unmute. Jadi cikgu lah yang kena kawal kelas tu, macam mana cikgu buat classroom management dalam kelas, macam tu lah cikgu kawal sesi meet dengan anak murid. So kena ada rules and regulation lah. Okey. Ada lagi tak soalan?
Okey. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak share screen. Semua orang nampak apa yang saya tengah klik, apa yang saya tengah buat. Okey, saya buka presentation saya, slide saya orang nampak. Saya buka Meet yang saya create ni pun orang nampak. Okey. Apa yang saya buat adalah saya klik pada present now di bahagian bawah. Kalau dia tak muncul, kalau dia hilang, tak apa. Klik saja lagi sekali. Okey, untuk klik present now ni lebih sesuai kalau kita guna laptop sebenarnya. Guna phone pun boleh tapi tak semua phone. iPhone saya tahu ada, saya pernah try. Android saya tak pasti, ada setengah Android boleh, ada setengah Android yang tak boleh. Tapi saya tak tahu Android mana yang boleh, Android mana yang tak boleh. Saya cuma tahu ada Android boleh, ada Android tak boleh. Sebab ada beribu jenis model, so saya tak tahu semua. iPhone saya tahu boleh sebab saya pernah try. Okay, jadi untuk share screen dari phone, iOS boleh, mungkin iOS 13 ke atas, 12 ke atas, 13 ke atas. Android saya tak pasti version berapa je yang boleh. Okay, so saya klik pada present now. Bila saya klik pada present now, dia akan keluar 3 benda tau sebenarnya. Dia belum lagi, bukannya bila kita klik je present now, dia akan terus keluar present tau. Present now ni maksudnya kita mula nak share screen kita. So saya akan klik pada present now. Okey, kalau cikgu tengok di sini, dia ada 3 jenis yang keluar, iaitu your entire screen, a window, a Chrome tab. Okey, Chrome tab saya tak pernah guna dan benda ni baru je. Sebelum ni ada entire screen dengan window. Jadi Chrome tab ni cikgu boleh test sendirilah ya. Okey, saya nak share entire screen ataupun window. Kalau kita klik kepada entire screen, maksud dia di sini apa sahaja yang saya view dekat laptop saya, automatik semua orang terus boleh nampak. Saya buka WhatsApp orang nampak, saya buka PowerPoint orang nampak. Saya buka, contohlah sekarang saya klik entire screen kan. Sini saya klik entire screen. Okay, sekarang saya akan buka saya punya laptop. Okay, saya buka. Okay, saya klik lah. Okay, saya buka gambar. Saya klik apa-apa pun semua orang nampak apa yang saya buka. Okay, saya klik, saya buka ini. Ni anak saya buat tau. Ni anak saya buat untuk cara nak sign in, cara student nak sign in ke Google Classroom. Okay, so apa je yang saya klik, semua orang boleh nampak. Okay, ini maksud dia entire screen. Okay, kalau saya laptop saya pun semua orang nampak apa benda saya tengah buat. So everyone now can see apa yang saya sedang buat. Okay. Itu adalah untuk present now entire screen. Kalau a window, okay, a window ni dia lain sikit. Maksud dia a window kat sini, kita boleh pilih aplikasi atau window tertentu je yang kita nak orang nampak kat dalam Meet. Contohnya, saya buka siap-siap PowerPoint. Saya nak tunjuk kat anak murid PowerPoint je. Saya tak nak dia tengok apa yang berlaku dekat Meet saya dekat browser ni. So, saya buka siap-siap PowerPoint, dia akan keluar satu window kat sini PowerPoint. So, kita klik yang tu je lah dia akan tunjuk. So, walaupun kita buka PowerPoint, lepas tu kita buka Excel ke, yang kita buka Excel orang tak nampak, orang nampak PowerPoint. Itu adalah kalau kita nak pilih satu screen. Atau saya ada 2 browser, satu Chrome, satu Safari. Saya nak share screen dari Chrome je. So, saya nak check WhatsApp ke apa ke atau Facebook ke, saya buka kat Safari. So, setiap kali saya buka Safari, orang dalam Meet ni tak nampak pun apa saya buat kat Safari. Sebab saya dah setkan supaya dia nampak Chrome je. Okay, itu kalau kita nak pilih a window, kita hanya nak pilih spesifik aplikasi mana yang kita nak tunjuk. Kalau macam saya sedang buat sekarang, saya share je semua, show screen, semua apa orang buat, apa saya buat orang nampak je. Sama macam anak murid, kalau kita nak suruh share, kita nak suruh dia share hasil kerja dia, suruh dia klik present now, bagi tahu dia lah, pilih, bagi panduan sikit, suruh dia pilih sama ada share apa ni, entire screen ataupun a window. Okay, itu untuk panduan nak share screen. Okay.
Cikgu Abu Samah tanya, macam mana saya nak berhentikan Google Meet walaupun host dah keluar. Sebenarnya kalau host dah keluar, yang terbaik adalah sebelum kita keluar, kita lah remove semua orang. Okay, yang terbaik adalah sebelum kita keluar, kita remove semua orang. Sebab Meet ni dia tak ada satu had macam saya keluar, lepas tu dia tak boleh ditutup. Sesi tu ada je selagi ada orang kat dalam tu. Cikgu Silva tanya lesson pertama macam mana nak tonton semula. Boleh pergi je kat YouTube saya. Okay, boleh tengok dan pause. Ataupun YouTube Cikgu Uda lah. Okay. Laju ke? Ataupun saya cakap orang Kedah kan. Orang Kedah macam cakap laju. Rasa macam cakap slow dah ni. Okay Okay. Okay, Cikgu Faizah tanya, kalau host terleft atau terdisconnect disebabkan masalah teknikal. Okay, first sekali bila kita masuk meeting tu, kita create meeting tu, make sure kita copy dulu kod tu. Tadi kan masa saya create meet tu, mula-mula sekali saya copy kod tu dulu. Bila saya copy, lepas tu cikgu tengok terus secara langsung tadi saya sendiri terkeluar, terdisconnect sebab saya tertutup window tu, tapi saya boleh join balik sebab saya dah copy link tu. So tak ada masalah. Okay, kalau kita create link tu, Meet, melalui aplikasi Meet ni terus, memang susah sikit lah kalau kita tak copy. Okay, kalau kita tak copy dari sini, so kita tak ada cara nak masuk balik sebab dia tidak tersenarai di mana-mana. Okay, melainkan kita copy. Kalau kita copy, kita createkan Meet ni melalui Google Calendar, tak apa, kita terkeluar, pergi je balik, klik balik, dia akan masuk balik. Klik je balik, dia masuk balik. Atau satu cara lagi adalah kita boleh create Meet daripada Google Classroom. Tak apalah Google Classroom, kita left, pergi dekat Google Classroom, klik, dia ada balik. Klik je, dia ada balik. Kalau kita klik create tu daripada Meet ni sendiri, memang kita tak dapat nak masuk balik kalau bukan orang lain yang copykan dekat kita. Macam ni, walaupun saya sebagai jemputan tapi saya boleh copy, saya klik pada meeting detail, saya dapat copy dia punya link, saya bagilah balik dekat host. Ni andai katalah host terkeluar dan dia tak ada copy dekat mana-mana. Okay, so make sure salin dulu, copy je dulu di mana-mana supaya kita boleh dapat balik sesi itu. Okay. Saya nak share, tadi saya ada cakap tentang stream kan. Ini saya akan tutup Ni saya dah habis dah explain yang ini, iaitu meeting detail untuk kita copy, nak buka suara, nak tutup suara, nak present, nak turn on caption, nak check berapa orang ada dalam ni, nak chat. Satu nak check, nak semak berapa orang, satu lagi nak chat, nak berbual kat sini. Okay, ni saya tutup Okay, saya tutup je lah, tapi copy dululah kod nak masuk balik. Okay, ni saya tutup. You left the meeting sudah. Okay, kalau saya nak generate stream yang tadi saya kata 100,000 orang tu. Okay, so saya pergi kepada Google. Kita juga akan belajar tentang Google Calendar nanti. Google Calendar ni yang sebenarnya sangat special. Bukan sekadar untuk tengok iklan sikit. Bukan sekadar untuk tengok tarikh. Saya akan make sure semua cikgu sangat suka dengan Google Calendar sampai rasa macam dahsyatnya Google Calendar ni. So nak tahu apa benda yang special sangat, kena join saya punya sesi dengan PPD Hulu Langat ni di bawah tajuk Google Calendar. Okay, iklan dah habis. So saya nak tunjukkan macam mana nak generate Meet punya link ni dari Google Calendar. Okay, ini saya guna akaun personal. Jadi yang bila saya guna akaun personal, bila saya klik pada create di Google Calendar. Okay, so bila saya klik create pada Google Calendar, dia akan ada ni, add Google Meet Video Conferencing. Saya klik. Okay, dekat sini dia akan terus ada Meet punya session. Saya masukkanlah Meet session with Elisa contohlah. Okay,
kat sini dia akan terus ada link. Katakan tarikh dia saya buat hari ni. Tarikh dia pukul 12, contoh pukul 12. Okay, so saya tak payah risau dah yang ni. Saya klik je pada save. So tarikh tadi saya buat 12 hari bulan hari ni kan. Ini dia pergi Julai pula dah. Okay, saya klik je pada sini. Automatik ada je, bukan automatik lah, sentiasa akan ada je link ni. Saya klik lah yang biru ni, join with Google Meet. So akan sentiasa je saya boleh join balik. Terkeluar pun tak apa. Itu adalah lebih selamat create daripada Google Calendar. Atau saya guna Google Calendar melalui Google Calendar account MOEDL. Okay, saya create daripada account MOEDL. Saya klik pada create. Sama macam tadi. Meet session. Okay. Dia ada tanya kat sini. Add Google Meet video conferencing. Ya, saya klik dulu. Okay. Di sini dia bagi link untuk meet google.co.uk apa-apa semua ni untuk 250 orang yang pertama, atau kita nak orang tu join tapi kita tak nak dia duduk dekat dalam ni. Kita tak nak dia chat dekat tepi ni, tak nak. Kita nak dia boleh tengok je apa yang berlaku kat skrin. Macam dia buka full screen lah, lebih kurang macam tu. Dia tak boleh record, dia tak boleh komen, dia tak boleh cakap, video dia pun kita tak tahu rupa dia macam mana, tak ada. Tapi dia boleh tengok je. Dia hanya boleh tengok. Iaitu kita klik pada drop down menu di sekejap. Di kamera dia melambatkan. Okay, saya klik pada drop down menu di bawah join with Google Meet tu. Google Meet. Saya ada drop down menu di sini, dia tulis view conference detail. Saya klik pada dia. Okay, saya tambah ni add live stream. Saya klik pada add live stream. Tunggu sekejap. Nampak tak? Inilah link dia. Okay, aplikasi Google ni. Saya klik je pada kotak-kotak, automatik dia akan copy. So saya copy dan bagi pada orang. So ada dua kat sini link. Satu untuk join meet macam biasa, macam yang ni lah. Boleh chat, boleh present, boleh cakap, boleh nampak kamera rupa dia apa, boleh respon lah kalau orang tanya. Satu lagi, dia tak boleh respon tapi dia boleh tengok je, iaitu live stream. Inilah yang untuk 100,000 orang. Okay, tapi saya host dari account MOEDL kan. So untuk join stream, mesti account MOEDL juga. Okay. Kita akan belajar lebih banyak tentang Google Calendar esok. Okay, saya nak cari soalan. Okay. Okay. Cikgu Norliza tanya, kalau kita sedang present slide, macam mana nak admit murid yang baru nak join sebab tak nampak permohonan untuk join? Kalau dia dari organisation yang sama, kita host dari MOEDL, murid pun MOEDL, rasanya tak perlu. Kalau sama dia domain yang sama, kita host dari MOEDL, murid pun masuk guna MOEDL, tak perlu admit, dia akan automatik masuk. Okay? Kalau pun kita sedang buka, kalau macam saya sedang buka benda lain, sebenarnya ada bunyi. Dia ada bunyi tau, bila ada orang cuba masuk, dia akan bunyi tuk, macam tu. Dia akan bunyi sikit, kita mesti akan dengar. Okay, so tak apa je, tak jadi masalah yang tu. Link untuk stream bukan automatik. Saya tunjuk tadi, dia mesti dibuat melalui Google Calendar sahaja dan hanya boleh dibuat melalui akaun education, MOEDL ke atau apa-apa akaun Google yang ada .edu.my.
Cikgu Izian tanya, kalau buat dari Google Classroom boleh juga ke untuk Google Meet? Ya, sama je, boleh je. Okay, cuma dia tak ada due date. Tak ada bila masuk, bila keluar. Tapi kita akan guna link yang sama je. Untuk satu-satu kelas tu, guna link yang sama je. Dia masuklah waktu ikut cikgu tetapkan dekat banner kelas tu. Cikgu Lim P. Ping tanya, boleh tak create tarikh yang ditetapkan di Google Calendar untuk pelajar? Kita memang boleh tetapkan tarikh, tapi macam saya cakap tadi, once link tu kita dah create, orang boleh je masuk keluar. Jadi kita create link dekat Google Calendar, tapi tak perlulah masukkan email murid lagi. Okay, kita bagi kat dia link tu bila kita nak guna je. Cikgu Khairul Adham tanya macam mana nak invite pelajar seorang-seorang. Macam mana nak invite tanpa perlu approve. Guna akaun yang sama. Tadi saya dah jawab. Kalau ramai penat juga nak approve seorang-seorang. Yang dia nak kena approve adalah sebab dia guna akaun lain dari yang kita host. Kita host MOE, dia masuk akaun personal. Itu yang menyebabkan kita kena approve dulu. Okay. Atau invite dia terus directly. Kan dah boleh 100 orang. Cikgu pun host je lah dari akaun personal. Cuma akaun personal ni kalau kita host dia tak boleh record. Tu je. Tu je lah dia punya kekangan. Biasalah kalau semua dia bagi, nanti tak ada orang nak guna akaun education kan. Okay. So berkaitan dengan Google Meet ni, okay, saya ulang balik. Google Meet ni adalah aplikasi untuk cikgu hostkan meeting atau sesi temu bual ke sesi perbincangan bersemuka. Sama macam Skype, sama macam video call WhatsApp, dia sama. Cuma dia ada fungsi ekstra sikit iaitu kita boleh share screen kita. Yang tu adalah function yang istimewa dia tu sebab dia boleh share screen. Okay. Tapi jangan tanya saya apa beza dengan Teams ke. Teams saya tak pernah guna. Sekali je guna. Tu saya tak pandai sangat, tak mahir sangat. Tanya saya berkaitan produk Google, okey. InsyaAllah boleh jawab. Produk lain Microsoft ke apa, saya kurang sikit. Kurang mahir. Kena tanya Microsoft punya expert pula lah itu. Okay. So katakan kita katakan cikgu mengajar dalam kelas, tapi cikgu mengajar nak pakai ada setengah cikgu dia suka atau dia rasa senang kalau dia nak kena conteng-conteng, dia nak kena scribble. Contohnya nak tunjuk jalan kira ataupun ustaz nak tunjuk macam mana nak tulis tulisan Jawi, tulisan Arab tu nak eja macam mana, benda-benda macam tu. Susah sikit kalau nak guna Microsoft Word. Memang kalau kata Word ke Google Slide dia ada function melukis. Boleh je guna melukis tu. Tapi dia agak berat kan, Agak berat means kalau kita buka Meet, lepas tu kita buka PowerPoint, lepas tu kita buka lah YouTube lah apa semua banyak-banyak, dia akan mula macam hang. Jadi masa kita nak guna Meet ni sebenarnya kita tutup dulu ke semua, biar buka Meet, lepas tu cikgu nampak sendiri saya punya tab ni dia memang ada atas 3 tab je sekarang, iaitu saya punya slide presentation, dan YouTube ni sebab saya nak cari soalan, lepas tu Meet tadi punya tu saya dah tutup. Okey. Tapi apakah solution kalau saya mengajar matematik contohnya ataupun pendidikan Islam, saya nak kena tunjuk ni dekat anak murid. Saya nak kena tunjuk jalan kira, nak buat calculus contohnya, nak buat pengiraan tambah tolak darab bahagi. Tapi saya tak ada board. As you can see, saya dalam bilik ni tak ada board. Saya tak ada board kat belakang. Ada setengah cikgu, dia memang invest duit beli board. Okey. So saya ada satu cadangan di sini iaitu dia menggunakan aplikasi dalam laptop ni je, tak perlu install pun. Okey, juga produk Google yang best sebab tak payah install. Okey. So tak payah install dan dia punya
apa ni saya nak cakap, dia punya dia ringan, dia bukan heavy yang sampai bila buka je akan slowkan terus mid. Buka je dia akan beratkan PC. Tak ada, dia sangat ringan, dia hanya guna beberapa KB, MB macam tu je, tak ada sampai tahap gig pun. Okay, di situlah kenapa saya introduce dua benda terus kat sini, iaitu untuk orang yang jenis suka cakap-cakap macam saya ni. Saya ni kalau bagi 3 jam saya cakap. Kalau bagi 2 jam saya cakap. Okay. Untuk orang yang kalau dia suka cakap je tak apa, dia guna Google Meet je. Okay. Tapi kalau dia juga memerlukan explanation, dia nak kena tunjuk benda-benda macam saya cakap tadi, jalan kira lah. Okay. So dia boleh guna satu lagi produk Google yang saya tunjuk, saya sebutkan di sini ni, kat sini dah tulis, iaitu Google Jamboard. Okay. So cara kita nak guna Google Jamboard ni sebenarnya sama je macam saya tunjuk presenting tadi, iaitu dia kena buka dulu Google Jamboard. Lepas dia buka Google Jamboard, kemudian dia present dekat anak murid, gunakan function presenting. Okay, so kelebihan Google Jamboard ni adalah kita boleh invite anak murid kita yang lain untuk sama-sama conteng dekat dalam tu. Semua boleh pakat-pakat tulis. Jadi kalau kita nakkan macam kalau dalam kelas kita boleh panggil seorang-seorang datang kat depan, okay tulis jawapan ni. Tapi kalau kita dalam sesi online, nak panggil macam mana? Takkan kita nak cakap. Kadang-kadang kalau macam sekolah menengah kita perlu pengiraan, fizik ke apakah ada pengiraan yang kita nak dia tunjuk. Jadi kita boleh guna this is just a suggestion. Okay, boleh guna Google Jamboard. Boleh guna dari akaun personal ke apa ke, ini tak jadi masalah. Tak ada isu macam akaun personal boleh guna akaun personal je, akaun education boleh guna, tak ada. Dia tak ada limit dan dia boleh guna tak kisah mana-mana akaun, asalkan akaun Google lah. Okay ya. Saya suka cari-cari soalan. Ni kalau hang tu mesti sebab cikgu buka banyak. Cikgu Leong dengan Ping, boleh tak soalan Google Drive reserve untuk esok? Okay. Cikgu hanya tanya hari ni berkaitan dengan Meet dengan Jamboard je lah cikgu. Kita stick to our tajuk . Okay, Cikgu Rina Rose, saya dah jawab tadi. Google Meet limit berapa orang? 25 orang, tapi sehingga 30 September boleh join sehingga 250 orang untuk akaun education. Jika kita host dari akaun personal, boleh 100 orang. Okay, soalan yang lain ni saya rasa sebenarnya saya dah jawab. Mungkin cikgu saya dah jawab, mungkin cikgu boleh tengok balik lah. Cikgu Zamri kata alangkah baiknya jika sebarang penerangan dapat disertakan. Itulah saya ni kucing KKU saya ada. Orang yang nak bantu, nak tolong explain saya tak dapat lah. Tu saya minta maaf lah. Okay, saya kat rumah saya dengan 2 anak je. So tak ada yang boleh bantu dari segi penerangan menggunakan bahasa isyarat. Okay, saya nak pergi kepada Google Jamboard dah ni. Kita tutup soalan Google Meet, ataupun nanti kalau ada yang saya rasa boleh jawab atau soalan tu bukan soalan berulang, saya akan jawab lah. Okay, Google Jamboard sangat simple. Kita juga akses melalui di sini 9 titik ni. Actually kalau cikgu dah cari kat 9 titik ni tak jumpa Jamboard, contohlah kalau tak jumpa, boleh je type terus kat sini Jamboard. Okay. Nanti cikgu boleh ambil lah Google Jamboard tu. Atau ambil dari yang 9 titik ni, Google Apps atau Google Waffle, ambil Jamboard. Okay. Jamboard ni lagilah simple. Okay, saya tutup kamera. Kan duk nampak saya popet. Saya tak nak cikgu tengok muka je sekarang. Walaupun saya tak kisah orang tengok muka, tapi saya nak cikgu tengok skrin saya sekarang. Okay. Okay.
Jamboard ni tak makan banyak sangat pun data. Saya suka je. Bagi saya lah, saya suka. Okey. Ini rupa Jamboard. Jamboard ni kalau cikgu first time buka, kosong je cikgu. Jangan risau. Janganlah duk cari macam saya ada 2 ketul ni. Memang tak ada. Tak apa. Kosong je. So don't worry. Dan dia adalah aplikasi yang tersangat simple. Dia memang cikgu anggap je dia memang semata-mata untuk whiteboard. Habis cerita. Cikgu jangan tanya saya macam mana nak masukkan Google Drive. Memang tak ada. Dia memang semata-mata untuk whiteboard je. Okey, kalau saya klik pada butang oren di bawah kanan yang logo tambah ni, dia akan jadi whiteboard baru. So create lah berapa banyak whiteboard pun tak jadi masalah. Okey, setiap satu whiteboard dia panggil jam. Jam. Entahlah kenapa dia panggil nama jam. Okey. So ini adalah board baru. Board dia memang macam ni je. Kosong, putih, bersih. Tapi kita boleh tukar. Boleh tukar kepada color hitam. Boleh tukar kepada color biru. Boleh tukar kepada polka dot ni. Mungkin cikgu tak nampak kot kalau tengok kat YouTube. Tapi boleh tengok kat laptop sendiri nanti. Kalau nak guna dalam phone, mesti kena ada aplikasi Google Jamboard. Dia juga ada garis. Garis ni macam murid tulis garis satu pun ada. Okey. Juga ada petak-petak macam buku matematik yang tahap 2 tu. Petak kecil tu. Okey. Lagi dia ada graf. Okey. Bentuk graf. Aisyah. Kejap. Kejap Okey, ni rupa dia. Kosong je. Saya akan pergi kepada background yang putih bersih dulu. Kosong macam ni. Okey. So bila dia kosong, tak ada apa sangat pun. Tak ada apa. Tapi anggap dia ini adalah sangat bagus untuk menggantikan whiteboard. Okey. Dapat buka tak? Kalau nak try guna teruslah. So dan function dia sangatlah simple. Okey, di bahagian atas ni, dia ada 1/1. Okey. Kalau 1/1, maksud dia Jamboard ni ada 1 muka surat. Saya klik saja pergi next ni, dia akan terus create board lagi 1 dalam muka surat yang dalam board yang sama tapi muka surat berbeza. Macam kita guna apa? Tak, kamera tutup. Macam kita guna apa nak cakap, kertas mahjong. Dulu kan masa kita belajar, zaman kita dulu awal 2000 macam tu, tahun penghujung 90-an, kita akan guna macam kertas besar, klik banyak-banyak, lepas tu kita tukar satu, pergi ke belakang, selak ke belakang. Jadi kalau yang ni tak payah selak ke belakang, kita hanya klik create frame, nampak dia dah tukar jadi 2/2. Maksudnya ada 2 page dalam satu board ni. Board lah senang, dia panggil jam sebenarnya. Okey, dalam satu board ni ada 2 muka surat. Saya nak tambah lagi, pergi 3 muka surat macam tu. So dia simple sangat. Dan kita boleh delete. Kalau saya dah buat banyak-banyak board, katalah board yang pertama tadi saya buat nak bagi nampak perbezaan kan, saya letak biru. Board kedua saya letak color hitam. Board ketiga saya buat kotak-kotak kertas graf. Okey, kalau lah saya nak delete, saya hanya pergi dekat muka surat tadi, dia ada macam logo untuk tekan, drop down juga. Saya tekan, nampak tak? Dia akan keluar semua board yang ada. Saya hanya pergi dekat mana-mana board yang saya nak delete tu. Contohnya yang hitam ni. Bila saya letak cursor kat sini, dia ada 3 titik kat sini. Saya klik pada 3 titik. Dia ada 2. Saya boleh duplicate dan saya boleh delete. Okay? So saya boleh delete. Atau saya nak ubah. Muka surat ketiga saya nak bawa pergi ke muka surat kedua, saya hanya klik, birukan dia dan drag. Nampak dia dah berubah. So Jamboard ni tersangatlah simple. So saya boleh tutup balik. Okey, nanti kita masuk tajuk yang tepi ni, masuk tajuk saya Jamboard, nanti kita akan tengok kat tepi ni apa function dia pula. So saya nak pergi cari soalan. Hobi saya cari soalan.
Kalau cikgu yang ajar matematik, lepas tu guna pula apa? Belajar matematik, belajar pula dah. Kalau mengajar matematik lah kan, add maths ke, lepas tu apa ni, nak susah lah nak tulis formula banyak sangat. Okay, banyak lepas tu tak apa. Kalau kita biasa kita akan tulis pakai mouse kan, tapi kalau pakai mouse tu terketar-ketar jadinya, so payah. Jadi gunalah Jamboard ni, okay. Tapi Jamboard ni saya guna dengan drawing tab. Saya guna drawing tab. Jadi bila saya guna dengan drawing tab, barulah saya dapat menulis dengan elok lah. Okay, saya cari soalan Jamboard. Kan dah tak payah nak beli whiteboard. Kalau ada yang memandangkan sesi PKP kita ni sampai sampai bulan 6 kan. 9 bulan 6 tu birthday saya tu. Iklan. Okay, siapa yang duk terfikir, duk berkira-kira nak beli whiteboard, tak payah. Okay, saya dah jimatkan duit tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so boleh je guna Jamboard. Kalau kata nak rakam, guna Jamboard, lepas tu buatlah screen recording, rakamlah suara, masuk kat dalam Google Classroom. Kan? Saya ni macam duk berjual pula. Saya memang cakap tak berhenti cikgu. Okay. Saya buka balik saya punya Jamboard ni. Saya pergi ke page 1. Okay, sebenarnya kita boleh letak, boleh rename tau. Saya boleh rename. Contohnya, saya nak guna Jamboard ni untuk kelas tak pernah ajar apa matematik, tulis je kat sini matematik tahun 3. Contohlah, saya klik pada OK. Nanti dia akan keluarlah tajuk matematik tahun 3. Okay. Lepas tu, katalah saya nak guna dekat board yang colour hitam. Mana colour hitam tadi? Duduk kat sini. Okay, tepi ni dia ada function macam ni tau. Dia ada pen, dia ada eraser, lepas tu dia ada select. Select ni maksudnya lepas kita dah pilih pen, lepas tu dia dah akan jadi pen tau. Yang mouse ni, yang cursor ni, kita nak tukar balik kepada bentuk cursor, kita klik lah select. Lepas tu kita boleh masukkan macam sticky note. Sticky note. Nanti kita tengok macam mana rupa kita boleh masukkan image. Kita boleh ini laser ni dia macam pointer. Kejap, apa kata saya tunjuk sampel. Saya memang suka tunjuk sampel dan sampel saya sama je. Okay, ini dia sampel jam. Ada sampel ni ke apa? Senang. Lepas ni cikgu dah tak payahlah nak pergi cari whiteboard lah apalah. Kan? Okay. Kalau tadi saya ada tunjuk poster yang GC tu anak saya buat, anak saya tu umur 13. Kalau yang pernah ikuti sesi saya, mesti saya kadang-kadang dia muncul juga dalam saya punya sesi, cuma dia tak banyak cakap. Okay, so my daughter ni memang dia form 1. Dia sekolah dekat dengan sekolah saya, dekat dengan sekolah menengah saya. Sekolah menengah kan form 1 lah. Okay. Nak lupa dah. Okay. Dia Google Certified Educator Level 2. So dia buatkan saya sampel ni. Jadi ada sticky note, ada lukis, ada lukis marker, tulisan kecil, tulisan besar. Okay, ada masukkan gambar. Okay, so ni dia punya sampel yang dia buat lah. Boleh nampak macam mana bila dia guna background hitam, ada tulisan tu berwarna kuning. Okay. Lepas tu contoh soalan, ni lah yang saya maksudkan bila ajar matematik kan. Simplify the following. Okay, so bila kita nak tulis, dia punya isu ni kadang adalah bila kita nak menulis ni, isu dia is macam mana nak tulis bagi nampak macam kita punya handwriting sendiri kita lah kan. Satu, bila kita boleh masukkan sticky note macam ni, iaitu soalan duduk kat situ. Tapi kadang-kadang bila memerlukan ada formula ke macam 2 kecil, 3 kecil, apa-apalah simbol ke, lagi senang tulis tangan kan. Kalau saya guna drawing tab. Sekejap saya tunjuk macam mana drawing tab tu. Okay, ni terbalik. Okay, ni drawing tab yang saya guna. Okay, ni drawing tabnya.
So saya guna drawing tab ni, okey, saya hanya tulis je macam biasa. So bila apa ni, ni saya tulis je macam biasa, so dia akan jadi tulis tu dengan cantik lah. Saya ada buat posting berkenaan drawing tab ni dekat Facebook saya. So nanti kena cari saya punya Facebook lah kalau ada soalan tentang drawing tab. Nanti mesti ada soalan tentang drawing tab. Okay, tak mahal pun drawing tab ni. Tadi baru je cakap menjimatkan tak payah beli whiteboard kan, tiba-tiba cakap pasal drawing tab. Bukan apa, bila ada drawing tab, dia tak pakai bateri pun. Dia hanya connect menggunakan USB, pakai kabel macam kita connect mouse yang ada wire tu. So tak payah charge apa pun, tapi senang. Kita boleh tulis lebih cantik macam ni. Macam ni. Nampak tak, boleh tak adalah anak saya dia tulis cantik sangat, tapi sebagai sampel cikgu boleh nampak lah dekat sini. Apakah nilai X, nak menaikkan lambat kan, lagipun kita nak, kadang-kadang kita nak mengajar nak cepat kan. So kita boleh nampak kat sini macam mana rupa bila guna drawing tab. Atau soalan yang saya ambil dari internet, kemudian saya letak kat sini, Ali sila jawab soalan A. Ali akan tulis dekat A. So Ali pilihlah nanti dia nak tulis dengan pensel ke apa ke. Lepas tu contoh soalan seterusnya, senaraikan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. So murid pakat-pakatlah jawab 1, 2, 3, 4, 5 ni. Dia pakat-pakat masing-masing dah tulis. Ataupun senaraikan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Jadi kat sini nampak rupa dia dengan lebih tu. Okey, contohlah saya pergi balik dekat Jamboard tadi yang saya buat apa tadi? Loading Jam. Ni matematik tahun 3 tadi. Okay. Okay, sekarang saya nak ambil function pen ni dulu. Okay, function pen ni, okay, dia ada pen yang nipis, pen biasa. Okay, saya ambil pen biasa, saya ambil color putih. Okay, tak pun saya guna board yang gelap sekejap. Nampak kot lagi, nampak board gelap ke board cerah? Saya guna board gelap ni. Saya ambil pen. Okey, kat sini pen. Sekejap, pen. Saya ambil color putih. Okey, pen biasa dulu. Okey lepas tu saya dah mula nak tulis kan. Saya boleh clear balik. Okay, Aida Liza. A dah hilang. Okay, kalau saya klik clear, dia akan hilangkan balik. Atau saya nak ambil marker pen yang tebal sikit. Macam ni. So saya ambil, katalah color biru pula. So saya pergi je dekat tengah ni sikit. Sekejap macam tu. Hai. Saya tak berapa sangat guna pen ni. Anak saya yang pandai guna. Okey. Saya clear balik frame. Atau saya ambil yang lebih apa ni? Sekejap saya ambil balik, tulis nama. Katalah kita ambil kat sini. Tulis nama dengan marker pen balik. Ambil colour apa tadi? Colour putih kan? Okay, tulis high. Lepas tu kita nak highlight. Saya pergilah dekat highlighter, ambil yellow. So, saya boleh je kat sini, nampak tak dia akan highlight. Ikutlah cikgu nak buat macam mana pun, terpulang lah. So, yang ni lebih kepada highlighter, okay. Hai, contohnya. Ni saya ambil sikit je, clear frame, dia akan kosongkan balik ke semua. Atau ni brush, ni macam brush saya ambil color merah lah contohnya. Tak nampak bila guna brush ni. Sekejap guna yang ni lah. Brush ni dia kabur sikit lah. So lagi sesuai kalau guna yang putih ni kot. Okay. Nampaklah kat situ clear balik. Lepas tu atau saya nak padam sikit-sikit je. Saya padam sikit-sikit, saya boleh guna eraser. Ataupun saya nak masukkan sticky note. Sticky note ni boleh macam-macam colour pun boleh, tak ada masalah.
Saya pilih kotak hitam, background hitam lah, senang nampak sticky note. Tapi sticky note ni dia tak boleh tau kalau kita nak tukar apa ni, kita tak boleh nak tukar font ke apa, tak boleh. Dia hanya boleh besarkan, kecilkan, lepas tu boleh duplicate, macam ni duplicate, boleh edit, tukar colour, contoh ni nak buat colour hijau, okay, duplicate, nak tukar colour boleh, nak tukar size, ataupun kalau tak nak hijau macam ni, kita boleh ambil yang clear. Okay, kalau clear dah hilang lah tadi. Kalau clear tu lagi nampak sebenarnya kalau dekat background yang tak ada warna lah. Contoh saya ambil background yang warna cerah macam ni kan. Okay, saya ambil balik sticky note ni. Saya guna yang clear ni tau. Yang clear ni dia tak nampak kertas tu lah. Okay. Nampak tak? Dia clear je, jadi tak macam tadi ada colour kan, hitam, kuning. Yang ni clear je. So, kita boleh tulis soalan. Okay, ataupun nak cari gambar. Saya klik kan. Ada sticky note di sini, lepas tu ada gambar. Saya klik pada add image. Okay, gambar ni kalau dalam laptop, kita boleh ambil terus yang upload. Ataupun kita baru nak cari dekat Google pun boleh. Kita klik saja, type, masukkan gambar apa yang kita nak cari. Nampak tak? Okay, so kita boleh pilih je mana-mana gambar dan klik select. Dia akan terus masukkan ke dalam kita punya Jamboard ni. Macam saya tunjuk tadi adalah soalan yang saya cari. Lepas tu nak masukkan gambar jenis apa? Google Drive. Gambar yang kita dah save kat dalam Google Drive pun boleh juga. So ni yang saya dah save kat dalam Google Drive. Okay. Atau gambar yang ada kat dalam laptop pun boleh juga. Saya klik add image, saya pergi kepada upload, lepas tu carilah gambar apa yang kita nak tu. Okay, so kita tunggulah sekejap dia mengupload. Okay, nampak tak? Okay, so lebih menarik kan? Sebab menyelesaikan masalah board, lepas tu boleh copy apa semua tu. Okay, kalau board tu kan, maksudnya keseluruhan benda ni katalah ada 20 page. Saya tak larat nak buat baru, saya boleh pergi balik ke Jamboard home, lepas tu saya boleh duplicate sahaja. Okay, tunggu sekejap dia loading. Saya pergilah mana-mana board yang saya nak buat copy tu. Saya boleh copy dia balik. Okay ya. Sekejap. Copy dia melalui Google Drive. Kat Google Drive, kita pergi kat Google Drive. Lupa pula saya. Okay, kita cari Jamboard tu. Okay, tak ada. Okay, so kalau kita create Jamboard tu, dia akan automatic berada dalam Google Drive. So daripada sini kita boleh make a copy. Okay, so just klik je right click, lepas tu kita boleh make a copy. Okay, so itu Jamboard. Boleh gunakan pasti kan? Tak payah beli whiteboard dah. Okay, lepas ni macam saya kan? Macam saya kan? Saya tunjuk lagi sekali. Ini rupa drawing tab. Ini rupa drawing tab. Lepas tu ni dia ada dia punya yang saya tulis tadi, guna pensel dia, bukan pensel pun, pen. Okay, senang je. Saya beli 100 lebih je.
Beli. Anak saya sebab dia suka melukis. Macam sampel saya tunjuk tadi kan, cikgu boleh nampak dia banyak betul lukisan. Kalau kita dah buat Jamboard, lepas tu kita nak share dekat dalam Meet. Katalah tadi saya ada buat soalan kan. Okay, saya buka balik. Lupa pula. Sekarang tertinggal pula part ni. Part nak share ni. Okay. Katakan, tak apa, saya akan share dengan cikgu sekarang. Berapa orang dalam ni sekarang? 900 orang. Penuh lah saya punya Jamboard sekejap lagi. Tapi tak apa. Okay, saya klik pada share. Bila saya klik pada share, dia ada sama ada satu kita masuk ke email orang yang kita nak share tu. Jadi hanya yang dapat email je boleh akses. Okay, atau satu lagi, ni. Copy link, okay. Tapi sebelum copy link ni, saya kena tukar dulu kepada, nampak tak? Sama ada dia restricted ke atau anyone with the link. Okay, sekarang saya nak semua cikgu dalam ni boleh copy kan? Boleh tengok. Dia ada dua juga. Kalau orang yang ada link, dia boleh tengok je ke atau dia boleh edit. Jadi selepas cikgu dah share dengan anak murid, kalau dah tak nak dah dia edit, boleh tukarkan kepada viewer. Okay, bila nak dia edit, buat kepada editor. Macam saya sekarang, okay, saya editor. Lepas tu saya klik pada copy link. Okay, katakan saya letak kat YouTube ni. Siapa dapat buka, dapatlah. Cari yang nama saya Ailisa Azmi tu, saya share. Siapa yang dapat buka, cuba tengok, cuba try lah buka. Tapi saya akan tutup lah Jamboard saya ni sekarang. Sebab bila ramai sangat buka, dia akan mula jam. Jam tu hang saya punya ni. Kalau setakat 20, 30 orang, 40 orang tak apa. Bila masuk ratus-ratus, dia akan mula jam. Jadi saya tutup lah Jamboard yang ni sekarang. Kita tukar guna yang sampel je. Tapi cikgu boleh buka sekarang. Klik. Nak create, nak tambah. Cuma disebabkan aplikasi Jamboard ni dia adalah sangat simple je. Jadi bukanlah kata dia ada function terlampau banyak. But dia still menyelesaikan masalah, especially bila kita tak ada whiteboard. Kita mengajar kan, kadang-kadang nak kena bangun, nak kena explain. Saya rasa jalan kira lah. Kalau ada yang suka guna PowerPoint ke apa, tak jadi masalah. Dia cuma akan jadi masalah sebab bila kita buka Meet, lepas tu kita buka PowerPoint atau kita buka apa-apa aplikasi lain, dia akan mula slow kan kita punya Meet tu sebab dua-dua tu pakai RAM besar. Jadi yang terbaik adalah cikgu tengok sini, saya buka Meet, saya buka Jamboard. Tapi bila ramai buka dekat Jamboard tu nanti, dia akan mula jadi lambat sikit lah. Kalau ratus-ratus, kalau setakat 20-30 orang tak jadi masalah. Okay. Okay itu berkaitan Jamboard, cara nak share pun dah bagi tahu. Ada tak yang dapat buka? 925 orang pakat bukalah Jamboard tu. So Jamboard dia simple je. Janganlah cikgu tanya kat saya boleh masuk ke tak. Dia anggap je macam ni. Dia anggap je sebagai menggantikan whiteboard cikgu. Menggantikan whiteboard. So boleh guna bila ada sesi Meet ke. Kalau tak guna dalam Meet pun boleh je create Jamboard, masukkan ke dalam Google Classroom. Okay. Berapa maksimum saya tak pasti, tapi saya tahu memang ramai je boleh selagi boleh buka, memang boleh buka je. Semua dia akan jadi jam sebab semua orang dia macam trafik sesak masuk shopping mall kan, macam tu kan. Dia akan mula ada orang yang tak dapat buka, ada orang yang edit jadi lambat sikit. Okay. Dan saya suka suggest tentang Jamboard ni sebab dia tak pakai banyak sangat data. Dia simple je kan, dia app yang simple. Dia function pun cikgu tengok dia tak banyak pun. Pen, masukkan gambar macam tu je. So setakat kalau nak conteng-conteng, tak perlulah sampai pergi cari whiteboard macam tu. Jamboard akan jam bila guna ramai-ramai. Betul. Okay. Cikgu Teo tak boleh typing fraction, tapi sebab itulah saya tunjuk tadi guna drawing tab. Dia tak boleh typing, fraction tak boleh. Melainkan cikgu ambil gambar, tampal kat dalam Jamboard tu Okay. Ni yang watching now ni 940. Kejap lagi bila dah habis dah jadi ribu-ribu ni. Glamour dah YouTube cikgu udah ni. Sebab sesi saya yang asal untuk Meet Jamboard ni semua ada 30 ke 60 ribu orang.
Yang tu saya buat sesi yang dekat dengan SGM. Ada yang dah capai 60,000 orang. Okay. So ni share, kongsi, cikgu dapat free je ilmu ni semua. Kalau panggil konsultan, saya konsultan juga, tapi kalau pergi sekolah tu baru kira lain. Tapi untuk cikgu tempoh PKP ni saya ulang-ulang 3-4 kali dah. Ada yang saya masukkan ke dalam YouTube saya juga. Saya ulang-ulang sebagai percuma je. Okay. Okay, saya nak cari soalan. Dapat buka tak Jamboard tu? Dapat tak? So nanti bukanlah kata Jamboard mesti kena guna dengan Meet. Ada yang tanya Jamboard ni kena guna dengan Meet ke? Dia tak. Dia bukan macam tu. Saya cuma cadangkan supaya untuk cikgu yang suka mengajar mesti nak kena scribble, nak kena tunjuk jalan kira, Jamboard adalah solution yang terbaik. Bagi saya lah. Okay, mana yang awal-awal klik tadi tu dapatlah masuk Jamboard yang saya tadi tu. Siapa yang tak dapat tu dia tak ada limit, tapi bila ramai tu biasalah traffic jam. Saya nak cari 1-2 soalan sebelum saya serahkan kembali kepada PPD kita. Sekejap saya cari 1-2 soalan lagi. Tak ada dah kot. Puan Hajar, saya rasa dah tak ada soalan kat sini. Ke ada yang saya terlepas ke? Yang ada stylus pen boleh connect dengan laptop pun boleh guna Jamboard tanpa drawing tab. Saya sebab dia satu set. Sebab pen ni dia tak ada connect. Tak ada cara nak connect tak ada cara nak connect pen ni. Jadi dia ada tab dia. Sebab tu saya guna dia 2-in-1. Okay. Saya rasa sekejap saya display je lagi sekali saya punya Facebook. Saya punya Facebook dengan YouTube. Facebook saya cari, dalam tu saya ada explain tentang drawing tab. Okay, Facebook saya Ailisa El Azmi dan saya punya YouTube, jangan lupa subscribe Ailisa Azmi. Kalau ada nampak muka saya tudung colour pink tu, betul lah tu. Ailisa Facebook gambar colour hitam putih. Dekat Facebook dengan YouTube lagi banyak lah saya kongsi macam-macam tips ada. Cari yang awal, yang baru, yang lama semua ada. Okay. So saya serahkan kepada Puan Hajar. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Aida. Banyak sangat ilmu kan kita dapat hari ni. Okay, so peringatan untuk esok. Tajuk kita esok adalah Google Drive. Kalau pada saya Google Drive ni dia jantung kepada apps Google ni semualah. Okay, dan saya selepas ni saya akan paparkan link untuk pendaftaran SPL KPM dan link ni saya hanya buka setengah jam sahaja. Okay cikgu? Jangan ada yang terlepas. Okay. Sekejap ya. Okay. Okay, dia hang pula. Okay, ini dia linknya untuk pendaftaran. Okay, mana yang guna menonton menggunakan handphone tu boleh type je lah Gigi Fasih Digital GMJ untuk daftar link SPL KPM tu. Saya buka setengah jam ya cikgu link ni, dan saya mohon pada tuan-puan tolong jangan sharekan QR code ni dan link ni kepada kawan-kawan yang tak menonton pun hari ni. Ya. Sebab nanti saya bandingkan lah sebab jumlah yang menonton ni live ni dengan berapa yang register dalam SPL KPM. Okay.
Okey, saya rasa setakat tu je untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Puan Aida. So kita jumpa lagi esok untuk sesi Google Drive for Beginners. Okey, itu saja dari saya.